Coba testing. Baik. Baik, kita ke kuliah kita pada malam ini. Dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram astaghfirullah syukurullah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ji wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang dijanjikan luasnya di antara langit dengan bumi. Sediakan para orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang infakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan serta memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslimin, laki dan perempuan muslimat. Yang mati gunakan kalimat kita. Tak lupa juga semulakan tahlilan, kemudian mengurusi masjid, jaga pasal masjid, sidang jemaah muslimin muslimat yang dengan Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita mulakan, yang kita nak maklumkan bahawa kelas untuk kami ini, untuk bab akidah ni dia suruh sampai 2 tahun. Pengajian asas akidah di Masjid Nasrullah telah diteruskan hingga ujung tahun. Kitab ada di Pejabat Agama Islam Daerah. Pergilah ambil cari. Saya dah forwardkan dekat SU lah. Yang nombor 2 tu. Mana SU?
Hilang. Wahid. Tadi ada 4 hilang. Baik. Kemudian pengajian asas ibadah dan asas tasawuf. Dan akhlak akan dimulakan sesi akan datang. Sesi akan datang. So kita bacalah kitab ni. Asas akidah ni yang Jabatan Agama belakang ni. Tapi ada setengah-setengah tempat tu perlu diperjelaskan, sebab dia ringkas sangat. Jadi saya kena uraikan sikit lah. Kita tengok itu kita lain. Oh nampak. Contohnya malam ni kita lihat pada bahagian qadim. Qadim dia dibagi pada 4 bahagian. 4 bahagian qadim. Bermakna qadim ialah sedia. Mana qadim ialah sedia. Allah Ta'ala wajib bersifat sedia. Sedia maksudnya tiada permulaan kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada mula pada wujudnya. Macam kita manusia ada permulaan kepada wujud kita. Kalau dalam kitab ni dia kata bahagian qadim ada 4. Qadim sifati, qadim zati, qadim idafi, dan qadim zamani. Qadim yang dibangsakan pada sifat dinamakan qadim sifati. Kemudian yang dibangsakan pada zat itu qadim zati. Qadim yang disandarkan kepada sesuatu dikatakan qadim idafi. Kemudian qadim yang dikaitkan dengan masa dinamakan sebagai qadim zamani. Bukan penyanyi apa tu? Zamani kumpulan apa? Kumpulan? Slam. Kumpulan slam. Tak apa, kita kumpulan slam. Baik, kita lihat pada yang pertama, qadim zati. Qadim bangsa zat. Qadim bangsa zat, zati. Iaitulah qadim zat Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita bahaskan yang sebelum ini. Di mana zat Allah Ta'ala tiada didahului oleh sesuatu perkara yang lain. Allah Ta'ala telah ada sebelum sesuatu itu wujud. Allah Ta'ala telah pun ada sebelum sesuatu itu wujud. Mana sebelum kita ada, Allah Ta'ala ada lah. Sebelum ada alam, sudah adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian zat Allah Ta'ala telah sedia ada, atau dengan perkataan yang lain ialah dia qadim. Sedia ada lah. Sedia ada, masih ada permulaan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada ada sesuatu zat yang mencipta ataupun menjadikan dia. Sebab dia jadi dengan sendirinya. Dan dikenaki kita meyakini sungguh-sungguh bahawa Allah SWT itu Tuhan yang tiada permulaan baginya. Dan dilarang kita berfikir secara lebih mendalam tentang hal yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Suci. So kita dilarang berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Sebab kita tak boleh idrak mendapatkan, tidak boleh mendapatkan hakikat zat Allah Ta'ala itu. Cuma ada kaedah menyatakan tiada mendapat zat Allah Ta'ala itu, itulah dikatakan mendapat. Gitu. Tiada kita dapati akan zat Allah Ta'ala itu hakikat dia macam mana, itulah maksudnya mendapat. Allah alam lah. Itulah kata kaedah yang dibuat oleh ulama tauhid. Supaya kita kena faham. Sebab memang kita tak boleh capai lah macam mana zat Allah Ta'ala itu, macam mana hakikat dia. Cuma di akhirat besok dan barulah kita dapat melihat zat Allah Ta'ala. Di dunia kita tak boleh. Sebab ada antara kita dengan Allah Ta'ala ada hijab. Hijab yang menutupi kita antara Allah Ta'ala. Kita hanya dapat
setelah kita meninggal dunia nanti. Di akhirat lah, di dalam syurga. Mudah-mudahan kita dapat melihat zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala itu ialah qadim. Dia katakan qadim zati. Zati maksudnya zat Allah Ta'ala. Kita faham? Yang dibahasakan kepada zat Allah. Yang kedua, qadim sifati. Qadim sifati ialah qadimnya segala sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaknanya bukan zat dia saja qadim, malah sifat dia, sifat-sifat dia. Seperti kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama kan? Itu juga semuanya adalah qadim. Qadim masih tiada permulaan kepada wujud. Ya. Oleh sebab zat Allah Ta'ala itu qadim, maka tentulah sifat-sifatnya juga qadim. Kerana sifat tidak akan berdiri tanpa zat. Tak bolehlah kalau kita katakan zat Allah Ta'ala itu qadim, sedangkan sifatnya hadis, sifatnya baru. Tak boleh. Sebab sifat dia adalah dia duduk pada zat dia. Dia tidak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. So kalau kita katakan sifat Allah Ta'ala itu hadis baru, jadi mustahil lah. Sebab apa? Kerana tempat duduknya pun adalah qadim, itulah zat Allah Ta'ala. So maknanya zatnya pun istilah qadim macam itu. Untuk mudah faham, pengertian zat dan sifat ini kita umpamakan dengan sebuah buku. Apabila kita pegang buku tersebut, kita akan merasai akan zat buku. Merasai akan zat buku itu. Artinya kita rasa dengan tangan bahawa buku itu ada. Manakala yang kita lihat, benda yang dikatakan buku itulah sifat buku. Seperti buku itu adalah gambar-gambar kan. Dia ada muka depan, muka belakang. Kadang-kadang dalam muka surat dalam pun ada gambar. Kemudian ada warna-warni, biru, kuning, hijau dan sebagainya kan. Kemudian dia saiz dia tu tebal ke nipis. Betul? Tebal ke nipis. Ataupun yalah, tengoklah dia punya kertas tu macam mana. Kertas ada kualiti ke, tak ada kualiti. Kemudian bentuknya 4 segi lah. 4 segi lah buku kan. Cuma buku ada 4 segi sama, ada 4 segi tepat dan sebagainya. Sebab buku kalau kebiasaan buku kitab memang 4 segi. Ada tak buku kitab ni 3 segi? Ada tak buku dan kitab ni 3 segi? Ada tak? Tak ada kan? Ataupun buku dan kitab ni 2 segi. Ataupun buku dan kitab ni bulat. Ada tak buku kitab bulat? Tak ada kan? Normalnya, kebiasaannya buku atau kitab 4 segi. Itu dia katakan sifat. Jadi 4 segi, warna dia, color dia kan, tebal nipis, kertas dia tu, kualiti ke tak kualiti dan sebagainya. Itu dia katakan sebagai sifat. Sifat yang duduk pada zat buku itu. Buku tu yang benda yang kita boleh rasa pegang itu lah buku dia. Zat ialah sesuatu yang dapat kita rasa. Tetapi sifat adalah sesuatu yang kita lihat. Sesuatu yang kita lihat dan dapat memberikan nama kepada zat itu. Itu buku lah. Dan sifat buku ni ialah hadis. Zat buku adalah hadis. Kemudian sifatnya yang duduk pada buku itu pun benda hadis, benda baru. Jadi berbeza dengan zat dan sifat Allah Ta'ala. Berbezalah. Gitu. Cuma buku tadi dia sampai tahap dan tempoh dia akan musnah. Mungkin orang tak nak baca lagi buku tu. Mungkin buku tu dah simpan dalam buku, dalam amari, tak ada siapa nak baca. Dah apa nama tu yang makan buku tu? Anak-anak. Buku anak-anak kan? Dia pula pergi baca. Dah tuan dia tak nak baca, dia baca. Tapi dia baca ambil unggih kan. Unggih makan semua kan. Dah berkocai dalam tu. Kadang luar tu, lawa berbuah buku tu, lawa cantik kan. Melugak je. Dah habis makan ni. Faham tak?
Jadi lama-kelamaan zat buku dan sifat buku akan hilang dan hancur gitu. Berbeza dengan sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan hancur selama-lamanya. Baik. Namun zat Allah taala dan sifatnya tidak begitu. Perumpamaan ni tadi hanya untuk memudahkan faham perkataan zat dan sifat saja. Berbalik kepada persoalan qadimnya sifat Allah taala yang Maha Agung. Contohnya tiada permulaan bagi wujud sifat wujud Allah taala. Tiada permulaan kepada sifat qudrah, iradah, ilmu dan sebagainya, semua tiada permulaan. Dan semua sifat-sifat tadi duduk pada Allah Ta'ala, duduk menempel pada Allah. Dia tidak akan bercerai tanggal. Faham kan? Gitu. Banyak kali saya ulang. Itu dikatakan sebagai qadim sifati. Kemudian kita lihat pada qadim idafi. Kita tak boleh masa, kita tak boleh baca sampai habis. Kita ambil kasih. Qadim idafi ialah qadim sandaran. Iaitu idafi mana sandar atau tambahan. Qadim idafi artinya qadim yang terjadi antara makhluk. Maksudnya terdahulu sesuatu atau seseorang daripada sesuatu atau seorang yang lain. Qadim idafi maknanya terdahulu sesuatu ataupun terdahulu seseorang lain lah. Okay. Terdahulunya alam ini, terdahulunya langit dan bumi, apa didahulukan sebelum daripada itu? Mana ada didahulukan? Okay. Kampung kita ni dahulunya adakah kampung? Tak kampung kan? Mungkin hutan belukar dan sebagainya. Hutan belukar, semak sabun dan sebagainya. Kena datanglah orang, bukalah kampung ni. Buka kampung. Tu sampailah sekarang. Ramailah orang dalam kampung ni. Berkembang biak, beranak pinak dan sebagainya. Jadi maknanya itu dikatakan qadim idafi. Qadim yang terjadi antara makhluk. Maksudnya terdahulu sesuatu atau seseorang daripada sesuatu atau seseorang lain. Contohnya seorang bapa daripada anak. Yang mana terdahulu bapa daripada anak. Ada tak anak dulu bapa kemudian? Ada tak anak dulu lahir lepas tu bapa lahir kemudian? Ada tak? Tak ada kan? Peliklah macam tu. Tapi boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Boleh berlaku lah. Seperti Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair kan dia dimatikan selama 100 tahun. Kemudian dihidupkan semula. Dia dihidupkan semula. Dia dapati bahawa anak dia masih kecil sebelum dia mati. Anak dia dah, umur dia dah lebih daripada dia. Anak dia umur dia dah lebih daripada dia. Tak mustahil. Allah Ta'ala buat macam tu. Betul. Betul lah kalau takdirkan tuan-tuan tiba mati. Anak tuan-tuan kan umur 20 tahun. 100 tahun kemudian tuan-tuan duduk balik. Tengok anak tuan puasa kau, 2 kau pada dia lagi. Kan? Nampak? Tapi jarang berlaku lah. Ya, jarang berlaku. Tapi boleh berlaku. Tak masalah. Okey. Itu tadi dikatakan qadim idafi. Maknanya contohnya seorang bapa terdahulu daripada anak dia. Kemudian seorang bapa pula didahului oleh datuk atau moyang kan? Datuk dan moyang. Kemudian cucu didahului oleh anak. Betul? Mana setiap satu benda itu ada didahulukan. Namun walaupun seorang bapa itu lebih dahulu daripada anak, dia tetap ada permulaan. Iaitu apabila dia dilahirkan oleh bapanya yang terdahulu, maknya terdahulu. Ini berbeza qadim makhluk dan qadim Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dikatakan qadim idafi. Qadim idafi ini disandarkan kepada makhluk.
Mana qadim zati, sifati ni untuk Allah Ta'ala. Qadim idafi untuk makhluk. Satu lagi qadim zamani. Qadim zamani diartikan sebagai masa lalu atas sesuatu, sekurang-kurangnya setahun. Diartikan sebagai lalu masa atas sesuatu, sekurang-kurangnya setahun lah. Mana dah habis setahun, maka itu dikatakan sebagai qadim zamani. Zamani mana masa lah. Qadim yang dinisbahkan kepada masa. Sebagai contoh, terdahulu tahun 1990 daripada tahun 1991. Betul tak? Tahun 1990 dahulu daripada tahun 1991. Tahun 1991 didahului daripada tahun 1992. Tahun 1992 mendahului daripada tahun 1993. Faham kan? Macam cerita apa tu? Yang cerita yang apa zaman ni tu lah. Apa nama tu? Zam-Zam. Cerita lawak tu tapi kerana meninggal kan? Dia dah meninggal kan? Yang kena-kena tu, yang pendek tu. Siapa nama tu? Tak tahu nama dah. Alamak. Memang tak tengok betul-betul. Ini betul-betul zuhud dah. Baik. Lebih dahulu tahun 1973 daripada 1998. Nombor 1. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahawa masa itu juga adalah makhluk. Betul? Masa adalah makhluk. Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan masa. Kalau Allah Ta'ala dikaitkan masa, samalah seperti makhluk. Jadi kita ini ada permulaan kepada wujud kita. Kita lahir tahun bila? Pukul berapa? Jam berapa? Di mana? Betul? Masing-masing ada kan ditulis situ. Tak suara beranak lah. Cuma dekat IC ni kan ada ringkas sikit. Nak detail sikit dekat surat beranak. Ada kadang-kadang orang surat beranak pun tak ada. Tak tahu macam mana tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada tapi surat beranak tak ada. Baik, kemudian dia bermula dan berakhir. Itulah sekarang. Jadi daripada keempat-empat qadim tersebut, maka qadim zati dan sifati adalah qadim hakiki dan tidak boleh disandarkan kepada makhluk. Qadim idafi dan zamani, qadim yang berlaku antara makhluk. Boleh. Selesai. Allah alam. Okey, kita lihat pada fiqh. Kalau tidak kan kita pun tak usik lah. Dia kepada Mulatul Musalli. Rukun yang ketiga, berdiri. Hari itu kita dah lihat tentang niat. Okey, ada 3 pecahan niat itu. Okey, dia ada muqaranah kamaliyah, kemudian muqaranah urfiyah, kemudian muqaranah tauziyyah. Jadi malam ni kita lihat pada rukun yang ketiga, mana berdiri. Berdiri. Baik. Yang ketiganya adalah rukun sembahyang ialah qiyam. Ia ini berdiri pada sembahyang fardu. Berdiri pada sembahyang fardu. Okey. Jadi berdiri pada sembahyang fardu ini adalah satu rukun daripada rukun solat. Bagi mereka yang kuasa ke atasnya, dalilnya ialah Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata hafizuna 'alas salawat wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizuna 'alas salawat, kerjakanlah kamu dengan tetap dan sempurnakan pada waktunya. Daerah oleh kamu akan segera sembahyang dan sembahyang wusta, dan kerjakanlah dia dengan tetap, wa qumu lillahi qanitin, dan sempurnakanlah pada waktunya.
khasnya sembahyang wusta lah. Sembahyang wusta ni banyaklah punya tafsiran itu. Salah satu yang, tapi yang kuat lah sembahyang asar, sembahyang wusta. Dia tu. Dan disyaratkan dengan berdiri tadi, disyaratkan dengan dibetulkan tulang belakang. Gitu. Dibetulkan dengan tulang belakang mereka. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun, walaupun dengan bersandar sekalipun, sebab duduk kan, dia sebenarnya duduk kan dia bersandar. Jadi duduk tu, sandar tu kena tegak dia tu. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun, mestilah dibetulkan tulang belakang, tegakkan kita punya tulang belakang tadi. Okay? Dan mana dalil menyatakan lagi, kalau hadis tadi Quran kan, Quran disuruh kita sembahyang secara berdiri, waqumu lillahi qanitin. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanan bi bawasir. Hadis daripada Imran bin Husain, Asadyanun Husain, kanat bi bawasir. Dia kata, aku ni mempunyai penyakit bawasir, bawasir kan, busir. Saat tu Nabi SAW as-salah. Dalam aku tanya dengan Nabi tentang semayang, macam mana semayang. Faqala, maka Nabi berkata, salli qa'iman, semayanglah kamu secara berdiri. Fa illam yastati', kalau kamu tak mampu berdiri, faqa'idan, maka hendaklah kamu duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau kamu tak mampu, maka hendaklah berbaring. Berbaring kan? Baringlah sama ada baring sengit tu di lambung kanan ataupun melintang. Kan melintang ni. Terlentang ni setelah kita terlentang. Jadi kalau terlentang ni kaki tu menjulurlah ke kiblat. Lepas tu kita punya kepala tu diletak ke bantal. Supaya kepala kita tu senang rukuk. Condongkan ke arah kiblat gitu. Jadi kata Nabi SAW, sembahyanglah akan keadaan berdiri kamu tadi. Jika kamu tak kuasa, naklah kamu sembahyang dengan keadaan duduk. Dan jika tiada kuasa, naklah dilakukan perbuatan sembahyang dengan lambung. Ala jambin ni lambung. Lambung kanan atau lambung kiri. Gitu. Tapi galakkan lambung kanan lah. Maka jika berdiri, cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyangnya. Tak sah sembahyang. Kalau kita berdiri tapi tak ada berdiri pun, lebih cenderung ke depan, membongkok ke depan. Dan membongkok itu bukan memang dia jenis orang yang tulang dah bongkok. Tulang dia lurus, tapi bongkok. Dalam solat, jadi tak salah sembahyang tu. Lainlah kalau orang tu memang dia dah tua, tulang dia dah bengkok, jalan pun memang bengkok je, pergi mana-mana pun bengkok, betul? Dia tunduk yang ke depan kan, mana pun bengkok, dah sembahyang pun bengkok, itu lain. Itu kalau dalam solat pun tak boleh nak luruskan lah. Itu lain. Okay? Dan jika berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri, so tiada sah sembahyang. Dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira musyikkah yang menghilangkan khusyuk, sah ia sembahyangnya serta duduk. So maknanya kalau lemah ia berdiri, sekira-kira musyikkah, kesulitan yang menghilangkan khusyuk. Jadi khusyuk tu mungkin tak ada, tapi kira sembahyang tu sah. Jadi bolehlah cara sembahyang duduk. Tapi bila takbir tu kena berdiri dulu. Ada orang kadang-kadang tiba-tiba terus duduk, tak boleh. Takbir terus duduk. Dia kena takbir berdiri dulu, dan takbir berdiri lepas tu duduk. Sama duduk bersila. Ada orang kadang duduk bersila. Sekarang ni ada kursi kan. Kursi ada kan, disediakan. Boleh katakan di banyak semua masjid dah ada kursi lipat.
Cuma kalau boleh duduk kat tepi lah. Ini duduk tengah dulu dia tak apa cantik lah itu. Kalau kalau tak kursi berarti perlu tengah. Bila duduk tetap tepi lah macam tu. Masjid yang banyak orang duduk, selain duduk atas kursi, antaranya ialah Masjid Baru Jaya. Siapa pernah sembahyang Baru Jaya? Masjid Baru Jaya ada bukit ke stadium tu. Saya dulu dekat Sarawak. Kalau sembahyang Jumaat tu biasa sembahyang situ lah. Masjid besar tu. Dia memang ramai. Dia ada grup kursi, duduk atas kursi je. Daripada ujung tapi itu sampai ke belakang. Daripada sana pula ujung sampai ke belakang. Dia dah siap tu tapi itu semua dah duduk atas kursi. Semua dah otak-otak tu. Dan semua lutut semua dah sakit-sakit. Jadi tak boleh cuma duduk di lantai lagi. Jadi semua duduk atas kursi tu kan. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi dah sebenarnya tu. Selain ramai untuk kursi. Sini ramai untuk kursi tak? Kursi banyak tak nampak tu. Kalau banyak kursi tu mana ramai lah tu. Kursi dah je. Tak ramai lah. Tak ramai. Kalau nak ramai pergi tengok Masjid Baru Jaya. Ramai. Masjid dia tu kan besar, betul luas, panjang ke belakang. Dia boleh kata tapi itu ramai tu. Ini dua kursi. Baik. Seterusnya pendapat para ulama tentang mazhab empat mazhab tentang rukun qiyam. Pendapat para ulama empat mazhab tentang rukun berdiri. Telah ittifaq ulama empat mazhab bahawa qiyam atau berdiri itu adalah fardu di atas mereka yang bersolat pada sekalian rakaat fardu. Jika kuasa ia di atasnya berdiri. Dan jika lemah daripada umpama sakit, ketika itu pugullah berdiri padanya. Maka naklah bersolat di atas kelakuan yang kuasa di atasnya. Rujuk dalam kitab mazhab yang 4. Rukun berkenaan dengan rukun-rukun sembahyang. Kemudian Syekh Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah berkata, mereka yang tiada kuasa berdiri pada solat fardu, bolehlah sahaja dia melakukan solatnya di atas sekira-kira kuasanya. Dan baginya pahala yang sempurna, tiada kurang walaupun sedikit. Dalilnya hadis daripada Abi Musa bahawa baginda Nabi SAW bersabda, "Iza maridal amdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahidan." Maksudnya apabila sakit seorang hamba ataupun dia musafir, maka catatkanlah bagi amalan yang dilakukannya padahal ia sihat lagi bermukim. Padahal dia sihat lagi, catatkanlah pahala dia ketika dia sakit dengan ketika dia tak sakit. Jadi pahala mendapat pahala yang sama lah. Baik, kemudian lainlah kalau saya dia tak sakit. Dia tak sakit, lepas tu sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat boleh, walaupun kita sihat, kita boleh sembahyang sunat secara duduk. Cuma dia mendapat pahala separuh daripada orang yang sembahyang berdiri. Kalau tak sembahyang fardu, dia tak boleh duduk. Kecuali orang yang tidak sihat lah sakit. Dalam sembahyang sunat, apa juga sembahyang sunat boleh sembahyang secara duduk. Contohnya sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Nak sembahyang sunat secara duduk boleh, tak ada masalah, walaupun sihat. Tetapi dia hanya mendapat separuh pahala berbanding dengan orang yang sembahyang secara berdiri. Baik. Kemudian, dan jika lemah, hendaklah duduk dan hendaklah dia berguling di atas lambung kanan, iaitu afdal daripada lambung kiri. Berguling, bukan berguling ni maknanya, tapi di sini berguling. Barok gawa lam yangang, berguling, mengiringlah, betul?
Tak sesuai kalau guling. Kalau guling kan lain dah cerita kan. Ni mungkin ni kita lama. Kita lama lah. Kita belum musalli kan lama punya kitab. Tak klasik kan. Jadi di modern kan, tapi isi dia sama je. Cuba di modern kan dia punya kitab itu, tapi isinya sama, tulisannya sama, ayat dia sama. Itu. Kalau sini sebut makanan dia berguling di atas lampu kanan ataupun mengereng lah di atas lampu kanan, itu lebih afdal daripada lampu kiri. Dan jika lemah ya, maka semayang dia secara melentang ataupun terlentang di atas belakangnya, maka mengisyarat dia dengan kepalanya. So isyaratkan dengan kepala lah. Ada tu. Dan jika lemah ia daripada bagian itu, maka dengan kelopak mata, kelupuk kaf lam waw fa wa qaf, kelupuk mata. Anda gerakkan dengan mata lah. Betul? Pergerakan mata. Okey. Baik, kemudian letak kaki sini. Ini hukum ittifaq antara tiga mazhab. Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Tetapi berkata oleh fuqaha Hanafi, jika tiada kuasa isyarah dengan kepala, ditakhirkan solatnya. Tidak boleh ia isyaratkan dengan dua matanya. Mana kalau tak boleh diisyaratkan dengan kepala, dia boleh sembahyang secara takhir lah. Dilewatkan sembahyang. Cuma dia tak boleh mengisyaratkan dengan dua mata. Dan tidak dengan hatinya, dan tidak dengan dua keningnya, kerana tiada ada ia irtibat dengan dia. Ini pandangan pada fuqaha Hanafi lah. Dan tiada gugur padanya solat. So solat kena buat juga. Malahan wajib di atasnya qada. Kalau tertinggal wajib qada. Sekalipun banyak solat yang tinggalkan itu. Dan inilah yang sahih. Lihatlah masalah ini dengan lebih lanjut dalam kitab kami, kitab Arkanus Shalah ala mazahib arba'ah. Kitab rukun sembahyang pada menyatakan tentang di atas pendapat mazhab imam yang empat. Di muka surat 32 hingga 37. Wallahu a'lam. Okey? Kenaan dengan tadilah. Dan jika lemah dia lagi, maka dengan melakukan rupanya semayang dengan hatinya. Kat mata tadi dah, sambungan daripada atas tadi. Maka tiada gugur semayang selama ada akalnya. Tiada gugur semayang. Okey? Semana kata kalau kita dalam mazhab Maliki ataupun Syafi'i ataupun Hambali, maknanya kita lakukan sebagaimana kita puasa buatlah. Betul? Berdiri, tak boleh berdiri, saya dah duduk. Kalau tak boleh duduk, maka berbaring dengan lampu kanan. Kemudian tak boleh baring, maka duduk tidur secara melintang, kaki menghadap ke kiblat, kemudian kepala kita itu diangkatkan. Okey? Dia tak bantal lah. Baca sembahyang menghadap ke arah kiblat. Okey? Sembahyang tetap kena lakukan. Cuma kalau dalam dalam peperangan, tak kisah. Dalam peperangan tengoklah keadaan peperangan tu dia. Berkecamuk tak berkecamuk. Dia ada beberapa kaedah juga sebenarnya dalam peperangan ni. Kalau dia boleh didirikan sah, maka didirikan sah. Kalau tak boleh didirikan sah, sembahyanglah. Macam mana pun. Cara macam mana sekalipun, sembahyanglah. Sembahyang dalam kapal terbang pun duduk pada dalam terbang pun duduk macam tu. Terkepuk macam tu. Kursi rapat-rapat kan. Mana ada kursi jarang-jarang. Rapat. Kadang nak keluar daripada kursi tu pun susah. Apalagi duduk tengah pula. Duduk tengah. Di kanan ada orang. Lepas tu nak keluar, nak pergi bilik air pun susah. Pasal pula orang di kanan tu berdiri. Kan? Kalau kita nak keluar kanan, mana kanan kita terbina.
bangun berkursi begitu lupa itu. Pergerakan terbatas. Kalau kita berada dalam kapal terbang, kalau kita pun juga, kadang-kadang terbatas. Baik, kemudian rukun yang keempat membaca Fatihah. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pembicaraan kita malam ini. Dapat dua kita tauhid dan juga berkah. Kalau buat macam ni tu kan, kalau tak memang tak bersih lah kita ni. Berkah. Ada soalan tak? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan ma'ruf taqabbala rizqan halalan barakatan katsira. Wasyana fatai alim wa lana qulubana fi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.